ada berapa sudu minyak perlu diambil untuk satu sajian. Dia tak ada yang apa kita boleh ceritalah, tapi sebenarnya sikit Kalau 3 orang, 3 sudu teh je lah sekali masak tu. Kalau nak masak sampai malam, jadi 6 sudu teh lah jadinya. So, jangan tuang minyak tu terus dalam kuali. Itu yang bila tuang minyak dalam kuali tu sebenarnya memang dia akan berlebihan lah. Okay? Okay? Itu yang kita kata masukkan secara sihat. Sebab tu saya kata kalau ada masalah berat badan tiba-tiba naik disebabkan ubat hormon ni apa semua kan, better search for dietitian lah, so that diorang boleh kira actually berapa kalori yang you ambil every day and then maybe modified here and there, macam tu lah. Pengambilan ni dia bergantung kepada orang kata berat badan kita, umur kita, jantina. Sebab kita biasa masak untuk ramai orang kan. Jadi biasanya kalau untuk sekali masak tu, ambillah satu orang tu 1 sudu teh sahaja. Adakah penyedap makanan contoh penambah perasa seperti Pak Haji boleh menjejaskan kesihatan kita semua? Itu yang dia kata sihat tadi tu. So kalau boleh, kurang-kurangkan lah. Sebab tu saya kata, dia konsep pemakanan sihat dan seimbang. Ada pilihan yang lebih sihat, ambil yang lebih sihat. Tapi tak bermakna benda tu tak boleh ambil. Yang menjadikan masalah pada kita ni, orang Malaysia ni, dia terlalu consume. Maksudnya everyday ambil. Itu yang tak boleh. Faham tak? Macam nak makan budu. Budu sedap kan? Tapi kalau makan everyday, itu yang dia masalah. Tu yang naik darah tinggi, naik jantung, sakit jantung. No. You nak makan once in a while, macam itu yang boleh je. Sebab tu saya kata tak ada pantang. Still boleh makan. Cuma jangan jadikan dia sebagai setiap kali makan nak makan kicap. Setiap kali makan kena ambil budu. Kena ambil sambal belacan. Once in a while should be okay. Once in a while tu bukannya every day. Once in a while tu maybe 2 bulan sekali. Sebulan sekali ke. Macam tu. Okay, saya go for orang kata mitos yang biasa tadi Linda ada sebut. Gula tak boleh makan. Itu tak boleh makan. Ini tak boleh makan. Sekali lagi saya ulang. No pantang. Tiada pantang, nak makan apa sahaja, makanlah. But, jaga kekerapan, jaga kuantiti. Jadi nak jaga kekerapan, jaga kuantiti, first, kena follow yang suku-suku separuh tu. Waktu makan yang tetap. Yang ketiga, bila nak makan tidbit-tidbit, kalau rasa lapar tu, ambil jenis yang sihat. Maksudnya sayur, buat sandwich ke, macam tu. Okay. Lepas tu, saya nak cerita pasal gula putih. Orang selalu momokkan untuk orang pesakit kanser, gula putih tak boleh makan sebabkan benda tu akan menyebabkan kanser merebak. Okay? Macam yang saya cerita sebelum ni, pesakit kanser ni at one time dia akan ada hilang selera makan. Hilang selera makan tu bukan kadang-kadang sebabkan rawatan je ataupun disebabkan oleh orang kata simptom-simptom yang dihadapi oleh rawatan tu ataupun sebabkan kanser tu sendiri. Tetapi kerana dia hilang selera makan sebab dia depress. Dia depress. Kenapalah aku kena kanser? Kenapa aku yang kena? Kenapa? Dia benda tu efek macam orang kata akan beri efek tau sebenarnya. Jadi semua benda dia akan avoid. One of it is gula. Okay? Tapi kena ingat macam saya cakap tadi, sel kanser ni sebab dia abnormal tau. Dia tak macam sel sihat. Okay, sel sehat, dia nak membesar. Sel sehat ni dalam, maknanya kita punya tubuh badan ni, sel kita ni, dia macam kita juga. Daripada baby, jadi adolescent, jadi orang tua, jadi orang dewasa, orang tua, mati. Sel-sel dalam badan kita ni, dia punya pusingan hidup dia begitu. Jadi sel yang sihat, dia akan, dia jadi sel baru, membesar, besar, sampai satu tahap, dia akan mati. Sel kanser, sebab dia tak abnormal, dia tumbuh, dia akan besar, tak mati-mati. Dan kedua-dua jenis kanser, sel ni, sel sihat dan sel kanser, untuk melakukan aktiviti itu, dia memerlukan tenaga. Dan tenaga kita dalam bentuk gula. Okay? Dan bila bercakap pasal gula ni, jangan salahkan gula putih saja. Gula ni datang daripada sumber makanan yang kita panggil karbohidrat. Okey, dia ada 2 jenis, kompleks, ringkas. Yang kompleks ni bentuk dia macam dalam bentuk roti, pasta, biskut, nasi, beras, tepung, itu adalah kompleks. Yang gula ni biasanya dalam bentuk buah, susu, lepas tu gula-gula lah, gula yang gula putih, gula merah, gula perang,
segala jenis gula tu. Okey, dan ini semua bila kita konsum dalam badan kita, dia akan tukar jadi tenaga yang diperlukan oleh sel normal dan juga sel kanser. Okey, but bear in mind, ingat dalam ni dalam kepala kita, kita stop makan gula, stop makan nasi, stop makan roti, stop segala bahagian, stop lah semua. Okey, awak akan menyebabkan sel yang sihat tu lemah. Sebab sel sihat ni, salah satu function dia adalah untuk membunuh sel-sel yang abnormal ni tadi. Okey? Jadi, kalau kita tak supply tenaga tu pada dia, macam mana dia nak ada tenaga untuk lawan sel-sel kanser ni? Ni konsep cara cakap orang, cara cakap orang biasa-biasa lah. Kalau nak cerita bab yang kata saintis cakap tu, saya pun tak ingat lah apa benda dia punya segala komponen tu kan. Tapi itu cara simple dia. But, sel kanser, once you tak makan gula, once you tak makan orang kata nasi, roti, mi, bihun segala bagai tu, okay, dia still boleh survive sebab dia abnormal. Okay, dia boleh dapatkan sumber tenaga dia dalam bentuk yang lain, which is maybe daripada sel simpanan lemak kita. Sebab lemak kita ni boleh diproses untuk jadi tenaga. Okay, so dia boleh konsum lebih daripada sel yang sihat tu. So, itu yang boleh tunjuk dalam bentuk orang kata berat badan kita jatuh dengan mendadak, apa semua tu. Okay? So, don't do that. Makan je, makan. Pemakanan sihat seimbang, piramid, kena ada ambil karbohidrat, kena ambil gula, makan je. Yang jadi salah, bila you consume too much. Too much maksudnya bila nasi makan sampai 2 pinggan. Bila makan gula tu setiap kali makan benda yang manis. Itu yang tak boleh sebab bila makan tu berlebihan, dia akan menyebabkan kalori yang berlebihan yang kita ambil. Bila kalori berlebihan yang kita ambil tu, dia tak digunakan disebabkan oleh kita punya lifestyle. Contoh kita duduk depan komputer je, kita tak aktif, kita tak bersenam, kita tak menjalankan aktiviti fizikal yang kata banyak. Lebihan kalori tu akan disimpan menjadi lemak. Jadi itu yang jadi bertambah berat. Okey? Bila lemak tinggi tu yang sebenarnya risiko untuk kanser tu lagi tinggi. Biasanya untuk kanser survivor kan, bila kata dia dah sembuh semua kita memang galakkan dia untuk make sure dia punya berat tu maintain dalam julat yang normal. Sebab kalau dia tak maintain dalam julat normal, risiko nak kena kanser sebalik semula tu tinggi.